الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan besar terhadap diri kita, iaitu menzahirkan kita untuk ada di atas alam maya ni, untuk wujud di atas alam syahadah, alam penyaksian ni, dan menganugerahi kita dengan berbagai-bagai nikmat dan rahmat, dan menjadikan kita adalah yang terbaik dalam semua keadaan dan semua waktu. Maka layaknya kita jadi hamba yang sentiasa bersyukur, insya-Allah. Ada apa-apa, siapa nak tanya apa, silakan. Tanya dulu. Saat kita baca, lepas tu kita tanya lagi. Lepas tu kita tutup, lepas tu kita tidur. Itu buku. Tanya. Ada persoalan ke apa, tanya. Tanya. Ada apa-apa? Ada bagi apa-apa pandai je. Betul. Tanya. Saya offside nak minum air. Boleh. Mereka tak nak tanya, Ustaz. Awak tak mau tanya siapa? Okey, sekejap. Saya tengok ada soalan. Okey. Tak ada siapa nak tanya. Saya nak tanya, Ustaz. Boleh. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Ya. Allah Ta'ala cakap, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dan dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Boleh Ustaz terangkan sikit apa yang Allah sampaikan kat sini, yang aku mengetahui apa? Nak bagi tahu dekat manusia bahawa Tuhan saja yang mengetahui. Di balik pertanyaan malaikat tu pun Tuhan saja yang mengetahui. Untuk memberitahu pada manusia, tidak ada lebih baik dalam segi penciptaan melainkan terciptanya yang bernama insan. Malaikat tak tahu apa. Tiba-tiba dia boleh berkata, mengapa engkau nak jadikan manusia yang melakukan kesilapan, yang melakukan pembunuhan dan sebagainya. Macam mana malaikat boleh tahu? Kalau itu bukan tanda daripada Allah untuk memberitahu pada manusia bahawa manusia tetap istimewa, bahawa manusia tetap hebat dalam pandangan Allah.
Sehingga Tuhan kata, kamu tak tahu apa yang aku tahu. Jadi kamu jangan nak mandai-mandai. Maka di sini kalau kita tengok apa yang Tuhan nak bagi tahu dekat kita, kamu tetap istimewa pada pandanganku dulu, kini dan selamanya. Yang tu yang Tuhan nak bagi tahu dekat manusia. Yang manusia tak apa nak ambil tahu. Baik. Next. Tanya. Tuan-tuan, puan-puan boleh tanya. Malu nak tanya, tulis. Saya boleh bacakan. Soalan. Tak ada soalan? Mari kita baca dulu kitab tu. Bacalah. Baik. Okey. Mari kita tengok yang tak ada habis semua tu. Kita baru nak masuk sejarah hidup Syekh Abdul Qadir. Ya, betul. Baik. Kita baca sikit sejarah hidup dia sebelum kita baca buku ni. Okey. Baik. Sejarah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkas tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibu bapa beliau iaitu Said Abu Muhammad Abdul Qadir, lahir di Nasif, iaitu di Naif, dalam daerah Jilan, iaitu di negeri Parsi. Jilan ni duduk negeri Parsi, tahu mana? Iran. Beliau lahir dalam bulan Ramadan 470 Hijriah bersamaan dengan 1077 Masehi, lebih kurang. Namun bapanya ialah Abu Saleh, seorang yang taat kepada Allah, dan keturunan Imam Hasan, iaitu anak yang tertua bagi Sayyidina Ali. Saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi Fatimah, anak perempuan Nabi. Ibu beliau seorang anak perempuan kepada orang yang taat kepada Allah, Abdullah Sumai, keturunan Imam Hasan, Imam Husain, anak kepada Ali dan Fatimah. Oleh yang demikian, Syekh Abdul Qadir Jilani ialah keturunan Hasan dan juga Husain, keturunan Rasul, keturunan Nabi, ya. Permulaan hayatnya, dari semenjak kecil lagi beliau adalah seorang yang pandai dan bersopan santun. Okey, dengar tak? Dengar. Pendiam, Ustaz. Seorang pendiam, pendiam dan bersopan santun. Beliau suka bermenung, bermenung dan berfikir, dan sangat cenderung kepada mistik, iaitu pengalaman kerohanian. Setelah umur beliau meningkat 18 tahun, beliau makin dahagakan ilmu dan ingin bersama-sama dengan orang soleh. Ini membara kah? Beliau membawakan bara tu. Membara, beliau ingin pergi ke Baghdad. Yang pada masa itu menjadi pusat pengajian dari berbagai-bagai jenis. Beliau telah diberi gelaran Ghuwath Al-Azim, iaitu wali yang paling agung. Bukan Ghuwath Al-Azim. Menurut istilah orang-orang Sufi, Ghuwath itu di bawah peringkat Nabi-Nabi dan dalam pangkat kerohanian dan dalam menyampaikan rahmat Allah dan kurnianya kepada manusia. Ada juga orang zaman sekarang ini yang mengatakan beliau itu adalah dalam peringkat Sadiqun.
Ya, sadiqun. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Quran akan bagi orang-orang yang seperti itu adalah dikatakan bahawa semasa beliau hendak pergi ke Baghdad, ibunya telah masukkan 80 keping wang emas dalam bajunya dan dijahit di bawah ketiaknya. Sebelum berangkat pergi, ibunya yang warak itu telah menasihati beliau supaya jangan berbohong. Walau dalam keadaan apa sekalipun, beliau berjanji tidak akan berbohong. Beliau pun pergilah menurut satu kafilah yang hendak pergi ke Baghdad. Di tengah jalan iaitu di tempat bernama Hamdan. Ya, Hamdan kabilah itu telah diserang oleh sekumpulan penyamun. Nyamun itu tidak mengindahkan Abdul Qadir kerana rupanya yang seperti orang miskin sahaja. Tapi datang seorang penyamun bertanya kepada beliau sama ada beliau ada wang. Maka Abdul Qadir teringat pesan ibunya supaya jangan berbohong. Lantas beliau berkata, ya, aku ada 80 keping wang emas dijahit di dalam bajuku oleh ibuku. Penyamun itu pun terkejut melihat Abdul Qadir bercakap dengan terus terang. Maka terkejut melihat ada orang yang berterus terang dalam tidak mahu berbohong. Mereka bawa Abdul Qadir berjumpa dengan ketua mereka dan beliau disoal begitu juga. Abdul Qadir menjawab seperti tadi juga. Ketua penyamun itu memerintahkan baju beliau dibuka. Apabila baju itu dibuka, maka benarlah 80 keping wang emas ada dalam baju itu. Sangatlah hairan ketua penyamun itu. Ia pun bertanya kepada beliau, sangat bercakap benar. Abdul Qadir pun menceritakan perkara beliau dengan ibunya itu dan pesanan ibunya itu supaya jangan bercakap bohong. Kata beliau lagi, sekiranya dalam permulaan jalan menuju ilmu agama itu beliau bercakap bohong, maka ada kemungkinan ilmu agama yang sebenarnya dicarinya itu tidak akan didapatinya dengan memuaskan hati. Apabila mendengar yang demikian itu, ketua penyamun itu pun bercucuran air matanya, menangis, lalu rebah terduduk dan ia terus bertaubat dari segala dosa yang telah lalu. Adalah dilaporkan bahawa ketua penyamun itu murid beliau yang pertama. Pendapat kita kejadian itu menunjukkan Siddiq yang sedang dalam pembentukan. Jika tidaklah kerana sifat yang benar itu, maka tentu sekali beliau tidak akan bercakap benar dalam keadaan berbahaya yang sedemikian itu. Baik. Penuntut di Baghdad. Okey, panjang lagi kalau nak cerita. Tuan-tuan baca lah yang ni. Saya pemalas nak baca lah banyak. Baik. Kita pergi kepada syarah yang pertama. Ya. Muka surat 18. Muka surat 18. Okey. Tuan-tuan buka tang muka surat 18. Syarahan Syekh. Keras tu. Keras.
Ustaz? Keras. Okey. Dah. Bagi Ustaz masuk balik. Dia kalau ada orang call pun kacau agak sebenarnya. Oh, yalah. Kan? Ustaz. Terkeluar. Tak dengar. Tengok Ustaz. Mic tak buka. Mic. Kat skrin. Okey. Dengar. Ulang balik Ustaz. Okey. Tadi dia keras. Kita melakukan taat. Kita ikut perintah Allah adalah untuk meletakkan perbezaan antara iman dan kufur. Dan peribadatan yang kita buat adalah untuk kepentingan kita, untuk maslahah kita, untuk jadi pelindung kita, untuk menjadikan keselamatan dalam hidup kita. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk melakukan apa yang disuruh. Kedua, menjauhkan diri dari segala yang dilarang, yang haram. Ketika redha dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Maka tiga-tiga ni dia kena buatlah. Dalam bahasa mudah kita kata taqwa. Dalam bahasa mudah kita kata orang ni orang warak. Dalam bahasa mudah kita kata orang yang buat tiga-tiga ni orang alim. Dia alim, dia warak, jadilah dia orang yang muttaqin. Seorang mukmin hendaklah jangan tidak ada tiga perkara ini. Oleh itu, si mukmin hendaklah memikirkan perkara ini, bercakap kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggotanya melakukan perkara-perkara ini. Okey. Mari kita bincang. Bab yang pertama. Apa dia bab yang pertama tadi? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setiap orang yang mengaku dia beriman, mesti kena ada tiga perkara penting dalam hidup dia. Buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang, dan orang yang cukup redha dengan apa yang ditentukan Allah dalam hidup dia. Maka akan tergelarlah ia sebagai mukmin dan tergelarlah ia sebagai muslimin. Okey, ada soalan? Soalan. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Redha tu masuk macam mana Ustaz? Bila kita dah kita redha tu masuk macam mana? Redha dengan semua ketentuan Allah. Dia ada dua ketentuan, susah dan senang. Dua-dua redha. Macam mana kita tahu Allah tu redha dengan kita? Kalau dia tak redha, siapa yang bertanya? Nizam, kalau Tuhan tak redha agak-agak Nizam ada tak di dunia ni? Ada. Dan faham lah. Kerana dia redha lah Nizam ada. Jadi Nizam itulah keredaan. Selalu orang kata kita nak mencari redha. Nak cari redha apa redha tu diri dia nak cari guna. Pasal dia bukan faham pun redha tu apa dia. Nizam ada duit. Tiba-tiba Nizam tak redha dekat anak. Nizam tak menerima anak tu. Nak bagi dia duit kat anak tu. Tak ada. Nak mengaku tak dia anak? Mengakulah duit. Bila dah tak mengaku dia anak, makna tak redha. Bila dah mengaku dia anak, redha. Kalau Nizam mengaku anak tu anak Nizam, anak tu buat jahat ke, buat baik ke, Nizam tak peduli sebab yang redha tu diri anak tu, bukan perbuatan dia. Okey. Pening lagi. Okay. Tengah hadam. Okey, baik. Okey, Ustaz. Ya. Allah
Allah sebut dalam Quran, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Okey, jadi takwa yang sebenar yang boleh kita faham macam mana Ustaz? Nak bagi betul takwa yang sebenar adalah yang sangat-sangat mengenali Allah sehingga wujud rasa kat diri dia. Itu takwa. Itulah yang Tuhan kasih. Sebab dia kenal diri dia kerana dia tahu, kerana dia kenal Tuhan dia. Dia tahu Tuhan dia siapa, dia faham kedudukan Tuhan dia tu. Maka dia meredai diri yang Tuhan redai. Maka orang macam ni orang yang bertakwa. Sebab orang tu orang yang makrifah. Dia awal-awal dia jadi orang yang ada agama, dia adalah mengenal siapa Tuhan dia. Tu muttaqin. Baik. Okey, tanya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Boleh. Apa hakikat padang mahsyar? Macam mana? Apa hakikat padang mahsyar? Yang dikatakan padang mahsyar tu Ustaz. Padang stadium negara Nabi tak? Nabi. Tengok tak padang dia macam mana? Macam mana? Besar Kalau padang stadium negara besar padang mahsyar macam mana? tu nak tanya Ustaz tu. Saya tanya balik lah tu. Macam mana takkan tak tahu? Besar juga lah. Tak juga. Kalau juga awak tak yakin. Awak tak boleh kata juga. Dia memang besar, bukan juga. Di sini ke di sana ke Ustaz? Di sini pun sama, di sana pun sama. Di hati awak tu padang mahsyar. Sebab hati awak buah apa pun tak pernah penuh. Tu padang mahsyar. Betul. Apa yang betul? Bagi tahu apa yang betul. Hati tak pernah puas dengan apa pun. Tu padang yang luas tu. Padang mahsyar pun kecil lagi. Hati awak yang lebih besar. Betul tak? Okey. Tanya. Cucuh lagi. Ustaz, tanya lagi Ustaz. Ya, boleh. Tanya. Sebenarnya kita ni boleh ke ikhlas Ustaz? Kalau kenal dia, mesti ikhlas. Yang tak ikhlas ni yang tak kenal. Okey Ustaz. Contoh. Yang bertanya nama apa? Yang bertanya? Mak Pian. Pian. Okey, Mak Pian. Mak Pian. Ya. Mak suruh Mak Pian jemuk kain. Nak jemuk tak? Jemuk. Pasal apa Mak Pian nak jemuk bila Mak suruh? Sebab mak lah, kerana mak lah. Dah, kerana kenal Mak. Cuba saya suruh, takkan Mak Pian nak buat. Okey ke? Okey Ustaz. Okey. Minta maaf. Saya jawab melalui sistem yang ditanya. Tanya lagi. Jangan malu, jangan segan. Tanya dia. Dia suka cucuk. Lagi faham. Kalau di masjid tak boleh tanya aku ni. Di masjid tak ada ruang nak tanya. Ustaz mesti kata selalu tanya merepek. Di sini tanya apa pun. Bukan ada. Ya, betul. Tanya. Naim, tanya. Ada kata tengok muka Ustaz habis terus soalan. Hilang. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, saya tengok. Ya. Yang Tuhan ni. Ya. Dia melalui ilmu yang macam syariat. Okey. Tahu lah dulu. Baru kita boleh mengenal dia. Dia ada Tak. ni. Tak. Peringkat. Tak ada. Itu semua tak ada. Kalau Tuhan macam tu, dia lemah. Dia menjadikan hamba dia payah. Sebab hamba dia kena pikuk tu, pikuk ni. Tuhan dengan hamba dia sangat senang dan sangat dekat. Maka tak perlu ada apa pun. Asalkan ada faham, ada reti, ada tahu, ada sedar, ada yakin di hati. Pastinya kenal. Sebab kalau Tuhan buat kita tanpa dia bagi kenal kita, dia zalim.
Dia tahu kita tak mampu, dia tahu kita tak erti, dia buat juga kita dan kita tak boleh kenal dia. Zalim dia, sedangkan dia boleh bagi kita kenal. Masalahnya kita yang tak mau kenal. Okey. Tak clear, tak clear. Clear kan? Okey. Okey Ustaz. Alright. Okey, next. Okey Ustaz. Salah satu cara, salah satu orang panggil lorong lah untuk kenal ni adalah dengan sabar. Ustaz, cerita sikit macam mana dikatakan sabar itu boleh bawa dia kepada kita kenal dia Ustaz. Kita memiliki perasaan, kita memiliki pengetahuan. Kita ada rasa, kita ada tahu. Maka dalam rasa dan tahu itu ada satu elemen, iaitu kita boleh bertahan. Dia panggil sabar. Dengan sabar kita boleh kenal. Tuhan tanya kita, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Maka atas sifat sabar inilah berkata, syahidna, kami menjadi saksi. Nak saksi bila? Nak saksi dalam semua keadaan. Kita kena sabar daripada alam roh, nak main alam misal, kena sabar bertahun-tahun. Ribu tahun kita kena lalu proses tu. Dari alam misal masuk alam rahim ibu. Kita kena sabar. Paling sikit masa 9 bulan. Dari alam perut ibu ke alam syahadah. Kita kena sabar lagi setahun sampai umur 15 tahun. Maka sabar ni lah yang membawa kita kepada Tuhan. Yang membawa kita kenal. Walaupun kita tak tahu. Dan menanti di alam barzah kita kena sabar. Dan sampai di padang mahsyar juga kita kena sabar. Suka tak suka, sabar tu ada sifat bagi kita. Nak guna dengan tak mau guna lah. Suka tak suka kena sabar. Jangan kata banyak. Makan nasi panas pun kena sabar. Bagi dia sejuk. Bukan dia tokak terus. Maknanya Ustaz, kalau orang yang dalam perjalanan untuk kenal ni, maka sabar tu dia, kita boleh kata dalam auto mode lah Ustaz. Dia automatik. Mesti. Dia mesti. Sebab tu tak boleh pergi terus nak mengaji. Saya mengaji 20 tahun, tak tahu nak main abang, tak tahu nak faham sehari. Pakai bungkus yang 9 tu. Sabar. Mau duk tahan Nabi sendiri bawa Islam 24 tahun. Kena sabar dia. Betul. Sabar Dan itu sifat bagi Allah. Kita diberi nikmat merasai. Cerita sikit Ustaz, manisnya sabar tu Ustaz. Lazatnya sabar tu Ustaz. Bila kita nak kahwin dengan seseorang, kita tak dapat melihat wajahnya. Tentu tertanya-tanya kan. Tentu tersoal-soal macam mana lah. Lah ni hak perempuan kita nak kahwin pun kita dah seronok dah. Dengan kesabaran tu kita kena tahu dan tahu manis dia bila dah dapat tengok. Ini kan pula Tuhan. Kita sabarlah dalam hidup di dunia ni kerana nak melihat dia, besok dapat lihat dia, manis dia baru kita tahu macam mana. Allahu Akbar. Tanya. Tanyalah Ustaz. Pakat duduk sengak dah. Duduk 19 orang. 18 orang. Ini jenis ambil untung ke Ustaz dia? Itulah. Keluar modal sikit. Tanya modal tu tanya. Baru dia buka. Saya tak tahu tuan-tuan mau apa. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tanya macam mana kita nak tahu hati kita ni bersih atau kotor? Macam mana kita nak tahu hati kita bersih atau kotor? Ya. Okey. Kalau benda tu buruk, suka tak? Kalau benda tu baik, suka tak? Baik. Buruk tak suka. Betul ya? Hati okey tu.
Okey, siapa nama ni? Mas Fly ni, tak tahu nama betul dia apa. Izzuddin. Izmir. Okey. Right. Okey Ustaz, soalan daripada Norihan. Okey. Adakah normal kalau cakap hal Allah hati jadi sedih, sayu dan dalam tak sedar menangis? Oh, normal, sangat normal. Tu tanda kata kita duduk pada track yang betul. Kalau cakap pasal Tuhan, kerja duk menguapnya, tu tak betul dah. Tu hati jinak Ustaz lah. Hati dah Ya, jinak betul. Ustaz lah. Ya, betul. Tanya. Okey Ustaz, soalan daripada saudara kita je. Okey. Ustaz nak tanya, macam mana nak ingat Allah 24 jam? Kadang-kadang lupa, sekejap rasa macam bersalah. Senang je. Jawapannya sangat senang. Cuba berhenti bernafas. Mesti ingat kat Tuhan. Okey, Halifah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Li. Waalaikumsalam. Mau Cina tanya sikit ni. Sila. Kalau dalam semaya tu Ya. dalam semaya tu tiba-tiba kita rasa sayu sangat, kita menangis. Ya. Sampai baca semaya tu pun tersekat-sekat. Macam mana tu hukum dia tu? Hukum solat menangis tak ada masalah. Kalau tersedu-sedu betul. Menangis sampai tersedu-sedu, sampai berbunyi, maka batal solat. Kalau setakat menangis keluar air mata, tak lagi. Tak batal lagi. Kalau setakat keluar air mata tak apa. Tak apa lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Sama puan. Okey. Next. Okey, tengok je ada soalan tak? Alright. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, yang ada cerita mengatakan Nabi Muhammad dibelah dada oleh malaikat dan dicuci itu, bolehkah kita kata simbol yang sebenarnya, simbol untuk kita cuci hati kita daripada sangka buruk? Boleh sangat. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Boleh. Alright, next. Tanyalah soalan padu sikit. Dia apilah tanya macam mana pun. Tanya. Tanya. Mak Pian, ada soalan tanya lah. Ni semua dalam ni Suhaimi, Kak Tun. Tak ada, saya nak tanya lagi Ustaz. Silakan. Okey Ustaz, cerita sikit perihal diri yang sedia ni Ustaz. Okey, dia tak bercampur baur dengan apa pun. Dia tak ada pertolongan daripada siapa pun. Dia tak perlukan pertolongan apa-apa pun. Dia telah ada sebelum ada. Dia telah wujud sebelum wujud. Dia adalah suatu yang mengenali. Dia adalah suatu yang memahami. Dia tidak ada yang terikat. Dia tidak pernah terikat. Dia bebas dari semua perkara. Sebab dia berdiri dengan sendiri dia. Dia tak pernah diketahui dari mula. Dia tak pernah diketahui di hujung. Sebab dia yang menzahirkan awal dan akhir. Sedangkan dia tak terpaut, tak terikat dengan awal dan akhir. Dan dia kekal begitu selama-lamanya. Dia tidak boleh diubah, dia hanya yang mengubah. Itulah diri itu. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Khalifah.
nak tanya, dah mengenal rasa malas nak solat. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Hatu nama dia tak kenal. Itu yang betul Tapi fasa tu akan berlaku tak Ustaz? Wajib. Sebab kita diterangi dua. Satu gelap, satu cerah. Dua-dua nak ambil alih kat kita. Sebab kalau kita betul-betul kenal, kita tak terpaut dengan gelap dan cerah. Dan saya pernah lah bersembang dengan orang. Cuba tanya bab ni lah. Maknanya dia kata kalau masa tu dia tak boleh nak buat Ustaz. Macam mana keadaan tu Ustaz? Minta ampun. Bertobat. Tak boleh nak buat tu kita faham. Cuma dia tahulah dia faham ke tak. Tapi kita faham dia tak boleh buat tu siapa. Cuma sebagai hamba, sebagai kehambaan dia wajib kena bertobat. Baik. Okey, tanya. Sila soalan. Okey, daripada Nizam Ustaz. Kita baca dulu dari Nizam. Apakah maksudnya tak boleh buat solat tu Ustaz? Yang tadi kita duk cerita tu Ustaz. Bila kita memandang kelayakan, solat tu satu benda yang sangat tinggi dengan diri kita yang tak layak langsung nak buat. Bila berlaku juga, penuh dengan malu sebab dia terlalu tinggi. Solat tu kasih Tuhan yang pindah dekat hamba. Baik. Okey Ustaz, daripada Hazikah. Ustaz, kalau tengah solat, duk bercakap dalam hati apa maksud ayat ni setiap ayat duk tanya diri sendiri apa maksud dia. Batal solat kan? Kena ambil tahu maksud bacaan dulu baru solat ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Tak payah. Baca sudah. Baca boleh bunyi macam apa sepatut bunyi, sudahlah baca. Sebab nak tahu ayat pun kita nak buat apa. Alright. Okay, next Ustaz. Nur Khalifah lagi. Nak tanya alam malakut tu apa dia Ustaz? Ustaz ke? Lain. Ustaz. Tuan-tuan dengar ke Ustaz ke tak dengar? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar, ada. Kot. Dia punya line. Ya. Line Ustaz problem kot. Ya. Okey, sekejap. Ustaz masuk balik. Ustaz tak dengar, sekejap. Ustaz masuk balik. Okey Ustaz. Pergi ke mana? Tak tahulah Ustaz.
Okey Ustaz, soalan tadi daripada Khalifah, nak tanya alam malakut tu apa dia Ustaz? Alam kedudukan para malaikat, dia panggil alam malakut. Di situ semua malaikat-malaikat, tak ada spesies lain. Baik. Okey, daripada Fakhri Ustaz. Mulut senang menyebut sabar, tapi bila diuji, contoh kematian anak sendiri, habis sabar ke mana? Kita tahu tu anak tu barang pinjaman dan bukan milik kita. Rasa bersalah sebab tak boleh terima ketentuan tu. Okey Ustaz, macam mana nak ulas Ustaz? Abang rasa tak boleh terima, itulah sabar. Dia sabar bukan spesifik, duduk boleh tahan semua, dah. Kita terima ke, kita tak terima ke, kita tetap duduk dalam sabar tu. Sekarang umur kita 9 tahun, mana boleh pergi 8 tahun? Dan tak boleh pergi 10 tahun pun, duduk 9 tahun. Suka tak suka sabar. Baik. Dia benda yang yang permanent dalam tu. Cuma kita kata, ni nak sabar. Sampai tak mana yang kita sabar, level mana? Kita boleh pilih level mana? Setakat yang kita mampu. Maka sabarlah. Tu kemampuan sabar yang Tuhan bagi kat kita, yang ada kat kita. Maka itulah sabar kita. Okey Ustaz. Jadi sentuh bab sabar ni, kalau kita refer diri kita, sabar kita mungkinlah ada limit Ustaz. Ya. Betul? Okey. Jadi macam mana kita nak faham sabar kita dengan sabar Tuhan tu Ustaz? Okey. Sabar kita tak minta nak dijadikan. Kita dijadikan juga. Kita kena sabar dengan dijadikan juga. Bukan kita minta pun. Kita bukan minta Tuhan buat kita, dah. Bila dia buat, kita kena sabar dengan apa dia buat tu. Maka kesabaran tu mesti ada kat kita. Okey. Dan bila sabar tu ada, semua benda yang diturunkan akan menyamai sabar yang kita ada. Kita kata je kita tak boleh sabar. Sedangkan semua yang Allah Ta'ala bagi tu menyamai sabar yang ada kat kita. Dia takkan buat lebihnya sebab dia tahu kita tak boleh pergi lebih. Kita yang duk rasa aku tak boleh sabar. Dah setakat hang boleh sabar, memang tak boleh lebih pun. Dia suka elok dah Ustaz lah. Ya, betul. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Syahrul Nizam. Apa maksudnya Allah itu lebih dekat dari urat leher kita Ustaz? Itu simbolik. Syahrul Nizam, dengar sini baik-baik. Ambil pisau pelik. Ambil belik. Okey. Ambil belik, tahan nafas. Lepas tu, cuba guris sikit dekat urat yang timbul di tengkuk tu. Nama dia urat leher. Urat mustaqirah. Hiris sikit. Bagi keluar darah. Agak-agak sekali lepas 10 minit jadi apa? Bungkus. Bungkus. Maknanya urat tu penting. Urat tu mustahak. Maka Tuhan kata sepenting-penting urat tu, semustahak urat tu, aku lebih mustahak daripada dia. Itu lah masuk dekat. Okey. Okey Ustaz, daripada Khalifah lagi. Ustaz, diri ni asyik rasa bersalah. Tak kiralah apa sekalipun. Apa maksud dia Ustaz? Terima kasih Ustaz. Maksud dia adalah nilai kehambaan kita tu benar. Nilai hamba tu. Bila ada rasa bersalah, akan terbangun, akan berdirilah nilai keampunan, akan berdirilah sifat Tuhan Al-Ghafur atas rasa salah tu. Maka itulah kebenaran. Dia wujudkan rasa salah tu membenarkan sifat hamba supaya sifat dia, sifat ketuhanan dia Al-Ghafur itu berdiri. Bila kita rasa bersalah, tentu kita bertobat. Maka bila kita bertobat, Tuhan pun mengampuni, dia Maha Pengampun. Maka rasa salah tu benarlah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Okey, next. Ustaz nak tanya, macam mana nak hilangkan rasa was-was ni
Susah benar lah rasanya. Kadang-kadang yakin, kadang rasa tak yakin. Okey. Okey, terima kasih. Puan, yang yakin tu, yang tak yakin tu pada barang apa? Pada benda apa yang tak yakin tu? Yakin antara betul ke tidak ni? Okey. Benar ke ni? Kena ke tidak ni? Okey. Kalau begitu, dalam hal-hal yang lain, puan yakin tak contohnya? Puan yakin tak puan makan nasi bukan makan bubur? Tu yang susah tu mesti Kalau puan boleh meyakini tentang perkara-perkara lain, pakai baju, pergi berjalan, duduk kat rumah, tengok TV, berbual, ada keyakinan. Kalau puan tak meyakini tentang Tuhan, ia adalah kesalahan yang sangat besar. Sebab yang lain puan boleh yakin. Maka dengan Tuhan tak sepatutnya ada was-was. Kalau ada juga, puan bacalah surah An-Nas banyak-banyak. Minta Tuhan hilangkan rasa was-was tu. Sebab tak perlu dah was-was dengan Tuhan. Sebab dia adalah yang paling mutlak. Ya. Baik. Okey Ustaz, sebut pasal was-was ni Ustaz kan? Kan surah tu cerita pasal syaitan manusia, syaitan jin, betul? Yang jahat adalah. Okey. Pada satu masa lah Ustaz, dua-dua ni kita tak mau dah. Tinggal kita seorang-seorang je Ustaz. Macam mana tinggal seorang-seorang? Tinggal seorang-seorang je. Kita tahu dah maksud surah tu, maknanya syaitan daripada jin yang membisikkan, yang membisikkan pun manusia juga membisikkan, cuba menimbulkan ragu-ragu, was-was. Sampai satu ketika bila kita dah tolak semua ni Ustaz, tinggal kita seorang je Ustaz. Ya, masa tu baru betul-betul yakin, masa tu baru betul solid. Sebab tu dia kata tidak menidakkan yang lain. Kita menafi la ilah, kita menafi tu. Kita menafi semua. Bila kita kata la ilah tu, kita menafikan tentang apa saja yang boleh mendatangkan was-was kat kita nafi dah. Kalau was-was tu berlaku, perkataan la ilaha illallah tu kita kata untuk apa? Baik. Maknanya Ustaz, bolehkah bila kita was-was tu kita berserah total macam tu, boleh tak? Boleh lah kalau mampu. Tak mampu balik ke dia. Kita tak mampu. Masalahnya kemampuan kita tak ada. Ketika tu kita patut berkata la haula wala, tak ada ya Allah, tak ada daya aku. La haula wala, tak ada daya upaya aku. Apa dia? Nak buat baik pun aku tak daya, nak buat jahat pun aku tak mampu elak. Quwwata illa billah, melainkan dengan kekuatan kamu dan pertolongan kamu. Maknanya bila was-was tu kita berserah Allah. Serah saja tak boleh, kena faham serah tu macam mana. Serah saja tak boleh. Serah tu kena faham. Tak ada daya tu macam mana? Tak ada daya Tuhan. Aku tak boleh nak buat melainkan hang tolonglah aku. Tu baru boleh serah. Kalau pergi abang serah tu ya tak ada. Faham. Alright. Terima kasih Ustaz. Baik. Okay Ustaz, soalan daripada Aisyah Idris. Ustaz, iman tu boleh turun, boleh naik turun. Adakah naik turun iman itu bergantung pada ketaatan kita pada Allah atau bergantung pada ingatan dan kenal kita pada dia? Terima kasih Ustaz. Yang atau bergantung pada kenal dan bergantung pada kita tahu dia. Bergantung kat situ lah. Baik. Okey. Sebab orang buat ibadat banyak, kadang-kadang iman tak main, sombong yang main. Iblis terus Okey Ustaz, salah daripada Khalifah lagi. Okey, ni dia ambil daripada surah dalam Al-Quran. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, ni dia ambil translation sembah ni Ustaz. Sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Daku tu siapa Ustaz? Terima kasih. Daku tu diri yang bertanya lah. Dia nak abang tentang diri dia, tetapi dia tunjuk dekat diri yang bertanya. Sembahlah aku tu, tengok diri hang yang mulia tu. Tengok diri hang yang hebat yang telah aku perkenalkan daripada diri aku. Hang tak usah tengok aku sebab hang kan kenal aku pun. Hang tengok diri hang, hang kenal diri hang, itulah kenyataan aku paling besar. Maka sembah di situ bukan suruh tunduk. Bukan. Sembah di situ suruh bergantung mutlak.
Bergantung dalam semua perkara, menidakkan tempat lain untuk jadi tempat bergantungan, melainkan yang kita kata sembah. Maka bergantung betul, bukan bergantung main-main, bergantung sungguh. Tak ada dapat melihat melainkan dengan dia. Maka tak bergantung dengan mata, tak bergantung dengan apa pun, bergantung dengan Tuhan tu melihat. Tu nilai sembah yang sepatutnya lah. Bukan tunduk sembah dia. Kalau tunduk sembah dia, kita baru jadi orang kafir. Nasrani. Yahudi, Majusi, Nasrani, Ustaz. semua apa-apa merak lah benar. Ya. Ustaz, saya ni Kamariah dari Kelantan ni. Ya. Nak tanya Ustaz. Benar ke dikatakan tidak akan mengenal Allah melainkan dengan jalan Muhammad? Ya. Ya. Apakah Muhammad itu mempunyai sifat af'alullah, asma'ullah, zatullah dan juga apa dia? Asma'ullah. Ya, betul. Terima kasih. Betul. Sama-sama. Puan Kamariah ni kat Kelantan daripada mana? Dari daerah mana? Bacok. Bacok, Kelantan. Saya ada makcik. Saya ada makcik yang duduk kat Kelantan, makcik Kamariah. Tapi dia duduk Batu Uban. Ustaz ni sama muda dengan adik saya. Oh ya ke? Saya ada adik saya lahir tahun 67. Makcik saya tu dia duduk dekat Batu Uban. Batu Uban, Pasir Mah. Batu Uban, Pasir Mah. Okey Ustaz. Jadi tadi soalan balik kepada Muhammad tu, kita kena balik kepada Muhammad sebab itulah tempat yang Allah Ta'ala lihat Muhammad tu. Terpuji atas akhlak, terpuji atas diri kerana dia adalah daripada Tuhan dia. Nabi kata, aku dari Tuhanku dan kamu semua adalah daripadaku. Maknanya Muhammad yang dilihat itu adalah Muhammad yang seawal-awal perkara. Muhammad yang kita kata kena tiru pada sifat sebab dia bawa af'al Tuhan, dia bawa asma' Tuhan, dia bawa sifat Tuhan. Allah Ta'ala kata telah kami sempurnakan kepada mereka bahagian kami. Jadi semua sifat-sifat sempurna Allah telah letak kepada Muhammad. Dia letak kepada nilai Muhammad, nilai terpuji diri itu. Sebab tu pada tiap-tiap diri Muhammad itulah yang berdiri. Sehingga Adam dapat wujud, Nuh, Idris dapat wujud ke dunia sehingga kita atas sifat yang ada pada Muhammad daripada sifat Tuhan, daripada af'al Tuhan, daripada asma' Tuhan. Gagahnya dia tak kata aku Tuhan. Tu je. Tapi dia bagi tahu, dia cerita, dia royak dalam hadis dia kata dekat sahabat. Sahabat kata, siapa kamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah jawab, aku adalah Ahmad. Dia cakap, dia adalah Ahmad tanpa mim. Eja Ahmad ni alif ha mim dal. Dia kata tak ada mim. Buang mim jadi alif ha dal, jadi Ahad. Gagah dia tak cakap aku Tuhan je. Tapi dia apa? Aku ni Ahmad tanpa mim. Dia cakapnya tu. Bilal mim. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama Makcik, sama-sama. Okay, next. Okay Ustaz, tumpang duk ingat ni Ustaz. Oleh kerana kelas ni boleh katakan kelas pemula lah Ustaz. Ya. Kita baru lagi dalam ni. Okay, Ustaz ceritalah sikit Ustaz. Diri yang tak ada, awal kita ni tak ada Ustaz. Supaya dalam ni boleh faham. Mana sengak Ustaz? Ustaz Kerah. Ustaz Kerah. Lain ni. Assalamualaikum Ustaz. Jangan. Tak ada orang nak tanya dah ke? Tanya satu lagi.
Sekejap, Ustaz. Ustaz terkeluar. Sekejap, bagi Ustaz masuk. Ustaz keluar. Sekejap. Kejap. Okey. Ya, Ustaz. Pasal apa? Masuk balik. Tiba-tiba hilang? Tu dia kerah. Sama Ustaz dia jadi kerah. Dia gelap tu, tak nampak apa. Lain kot. Soalan yang nak tanya. Betul. Okey, soalan tadi saya nak tanya, saya nak cerita diri yang tak ada ni Ustaz pada awal Ustaz, bagi faham. Cerita diri yang tak ada? Ya. Okey, daripada awal. Ya. Yang ada awal adalah yang bernama Zat. Sekarang kita pun nama Zat. Dulu bukan Zat. Waktu dia ada tak ada nama Zat. Jadi yang ada ketika tu hanyalah ilmu. Zat pun tak ada. Yang ada ketika tu hanyalah pengetahuan. Maka dia nak menzahirkan apa yang ada dalam pengetahuan tu. Dinyatakanlah ilmu adalah Zat. Awal-awal Zat pun tak. Awal-awal ni ilmu saja. Dan ketika tu apa pun tak ada. Apa pun tak ada bermakna tak ada satu benda yang boleh kita sebut. Tak ada. Ayat yang Tuhan bagi tahu kata kita tak ada. Ayat Tuhan kata, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Tuhan kata ayat tu, bukankah telah datang kepada insan suatu ketika yang dia tidak pernah wujud dan tidak boleh disebut-sebut. Tu dia abang, tak ada. Sehingga dia kata, Inna khalaqnal insan. Dan sesungguhnya telah kami jadikan insan. Inna khalaqnal insana Inna khalaqnal insana daripada air mani. Kami buat daripada air mani. Amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan telah kami bagi dekat dia, uji bagi diri dia, supaya dia tahu dia siapa dengan penglihatan, supaya dia tahu dia siapa dengan pendengaran. Sami'an pendengaran, basira penglihatan. Maknanya sebelum ni pendengaran pun tak ada, penglihatan pun tak ada. Dia bagi. Dia kata kalau tak cukup dengan tu, kami turunkan Al-Quran. Kami bagi Nabi untuk memperingatkan kepada mereka supaya mereka tahu sebenarnya mereka tak ada. Itu tak ada. Maka diri yang tak ada tu, dia mengeluarkan sesuatu yang dia nak bagi ada. Maka dia buat kita. Sebab tu dia kata, Laqad khalaqnal insan, telah kami cipta insan itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Dia nak bagi tahu, kata, awal kamu tak ada, yang ada ilmu. Yang ada tu ilmu. Ilmu tu dia tak buat keluar apa. Diri dia ada. Maka bukan ada alam, yang paling pasti tak ada molekul, tak ada zarah, tak ada atom. Maka tidak ada molekul, tak ada zarah, tak ada atom, tidak akan ada bentuk. Tak ada bentuk. Bila tak ada bentuk, alam pun tak ada sebab alam adalah bentuk. Tak ada anu. Maka dia nak bagi tahu diri tak ada, dia zahirkan. Dengan apa? Dengan sifat dia. Sifat apa? Yang merindui, yang menyanyi. Sebab tu dia tak buat dengan sebab. Dia tak buat dengan sebab. Oh sebab hang orang nak jadi orang Islam, aku buat hang. Tak. Aku buat hang kerana aku merindui. Aku buat hang kerana aku sayang. Aku kasih. Pasal apa? Hang bukan ada. Okey. Okey. Cik Kamariah nak tanya. Boleh? Silakan. Makcik nak tanya satu soalan lagi. Ya, Cik. Ada seorang imam di madrasah tu. Yeah. Dia kata orang belajar macam kita ni sesak. Habis tu
Saya duk pergi lah sama kat madrasah tunya. Sebab situ kampung kan. Ya, ya. Jadi rasa was-was lah nak beriman ke dia tu. Macam mana? Dia berasa was-was dah bila dia kata kita ni jenis belajar gini kan. Dia kata sesak. Orang macam kita ni sesak. Cuma bagi tahu dia, bagi tanya dia. Sesak tu apa? Tanya dia sesak tu apa? Itulah masalahnya. Apa benda yang kita sesak tu? Kalau belajar lebih-lebih dia kata nak pakai hok sedia ya, Tok Si belajar hok baru dia kata. Tanya soalan. Makcik tanya dia ya, tanya soalan. Berapa Allah Ta'ala cipta demo? Tanya dia. Apa penting demo datang ke sini? Untuk apa? Nak buat apa tu? Saya percaya dia tak boleh jawab. Dia takkan boleh jawab sebab dia tu yang sesat. Itulah masalahnya. Orang yang sesat saja boleh mengatakan orang lain sesat. Orang yang sesat saja. Kerana orang yang ada petunjuk, dia takkan mengatakan orang lain sesat. Sebab itulah masalahnya. Kita yang buruk saja boleh melihat orang buruk. Kalau kita tak buruk, macam mana kita boleh melihat orang buruk? Itulah. Jadi was-was yang berasa nak pergi madrasah tu jadi rasa was-was lah. Nak pergi make dia tu. Yang bagusnya tak pergi ya. Itu lagi mudah. Lepas tu kan dan jadi rasa bersalah juga sebab kita hidup bermasyarakat kan. Ya, betul. Pergi ikut je buat tolak yang dia royak tu tolak buang. Makcik buat seperti biasa je, buat macam biasa je. Tolak tak pakai tu lah. Ya. Tak lagi kalau kita tak pergi, salah pula kita dengan ramah. Iyalah orang pandai serong pula. Nak jaga hablum minan nas, nak kena jaga. Nak mengimaratkan madrasah sebab tak ada orang Betul. Gi je buat tak tahu je dah. Ikut ya. Ya, ikut dia lah. Ikut dia. Kita bukan semayang dengan dia. Kita semayang dengan diri kita ni, bukan dengan dia pun. Okey, terima kasih Ustaz. Baik makcik. Okay, next. Soalan. Senyap habis dah. Senyap, final. Okay, Ustaz, cerita sikit. Okay, Ustaz, cerita sikit Ustaz yang dikatakan dia berserta dengan kita pada kudrat kita Ustaz. Macam mana nak bagi faham betul Ustaz supaya kita tak nampak. Okay, nak tengok, nak faham bagaimana yang dia berserta dengan kita pada kudrat kita Ustaz. Sebab selama ni kita duk nampak kita duk buat Ustaz. Tu problem besar sekali Ustaz. Okey. Cuba tengok pokok. Macam mana pokok boleh tumbuh? Kederat pokok tu kah? Nak tengok kederat siapa tu? Tengok pokok tumbuh. Dia pakai kederat siapa? Kederat dia kah? Tak. Tahu dah. Dia pakai kederat Tuhan tu. Tuhan tu tunjuk kederat dia tu. Pasal kita ni keakuan kita banyak. Kita tak nampak kederat Tuhan tu. Kita nampak kederat kita. Kita penuh dengan aku. Itulah pasal. Mana Cik Nata daripada anak. Sebab bagi umum lah kan, kita boleh tengok, kita boleh faham gerak diam seseorang tu, dia bagi tanda orang tu dia tahu tak diri dia ataupun tak Ustaz. Dan kita cuba untuk cari lorong untuk bagi tahu dia, untuk bagi kita kata nak habaq lah kat dia, kita sayang kat dia, macam tu Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Macam mana nak bagi orang yang kita bagi tahu tu faham? Ya, lorong macam mana Ustaz? Okey, tengok apa yang dia minat, cerita melalui apa yang dia minat. Dia suka cerita apa? Cerita pasal bola. Daripada awal timbul minat, suka. Kenapa suka tu mai? Daripada siapa? Nak menghiburkan siapa suka tu. Dan seronok tu
Dapat tengok di bola tu ke dapat tengok di hati tu? Apa yang kita seronok? Tengok orang main bola ke seronok di hati kita? Kerana diberitahu tentang bola tu. Cerita dia apa yang dia suka. Kan? Kalau dia suka makan nasi lemak, cerita tentang nasi lemak tu. Sebenarnya, duduk di mana tu? Yang dia suka tu nasi lemak ke? Yang dia suka tu pada kenal yang ada kat dia tu ke? Kenal kat dia. Dia kenal tapi dia tak tahu kata dia kenal. Kita kenalkan diri tu. Dia tak tahu kata dia kenal. Sebenarnya dia kenal. Sebenarnya dia kenal Tuhan dia tapi dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia cerita daripada diri dia apa yang dia seronok. Kenapa seronok tu ada? Kerana Tuhan suka kita seronok. Tuhan seronok dengan apa yang kita seronok. Sebab tu dia membangunkan diri kita terhadap apa yang kita seronok. Cerita dengan apa yang Tuhan duk kenal tu. Dia seronok main sepak agak. Duk cerita dekat dia nak baca Quran. Oh, baca Quran ni bagus. Sampai gila pun tak seronok Quran tu. Belum buat lah member. Cerita sepak agak bawa pergi ikut Quran tu. Dia tak main dah sepak agak tu. Ya, betul. Okay, next. Okey Ustaz, saya tanya lagi Ustaz. Apa setakat mana kekuatan berfikir ni Ustaz? Setakat logik. Luar pada logik dia tak boleh fikir. Setakat logik ni. Okey, kalau macam tu Ustaz, contoh kita ambil satu benda lah kan. Kita macam Ustaz cakap lah, tengok pokok pisang contoh kan. Ya. Kita melihat tu dari sudut ilmu kita Ustaz. Betul. Kita tengok, maknanya kita tahu setakat mana yang kita cakap kita diperkenalkan tentang pokok pisang itulah. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu yang sebenarnya tentang ilmu yang kita ada tu sebenarnya bukan kita punya Ustaz? Sebab dia boleh lupa ingat. Kalau ilmu tu kita yang punya tak lupa dah. Tetapi bukan kita yang punya sekejap lupa, sekejap ingat, sekejap lupa, sekejap ingat. Itulah bukan kita punya. Kalau kita punya pastinya tak lupa dah. Satu. Cuba tengok nak. Satu tu kot dia nampak tengok. Dia makan. Ya. Dia makan, dia kenyang. Kenyang tu kekal ke dengan dia? Tak. Tak kekal. Kalau kekal, dia tak boleh makan dah sampai mati. Dia makan sekali cukup. Kenyang akan kekal sampai mati. Tapi bukan dia punya. Sekejap kenyang, sekejap lapar. Sekejap kenyang, sekejap lapar. Cuma Tuhan nak kenal. Apa dia kenyang ni dan apa dia lapar ni. Kenyang itu adalah tanda redha aku dekat hang. Lapar itu adalah tanda redha aku dekat hang. Jadi, aku redha diri hang. Bukan pada kenyang, bukan pada lapar. Sebab kenyang tak kekal, lapar pun tak kekal. Ya. Yang aku redha bukan kenyang, yang aku redha bukan lapar. Yang redha kenyang lapar hang. Aku meredai diri hang. Maka kita janganlah risau dengan kenyang dan lapar. Sebab bukan kita punya. Ya. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Khalifah. Saya kadang-kadang main game ke, tengok bola ke, mulut sentiasa zikir. Adakah itu ingat kepada Allah? Tolong jelaskan Ustaz. Terima kasih. Yang tu tak ingat, yang tu tiru. Kalau ingat kan macam tu. Mulut dia ingat dekat Tuhan. Ya Allah. Ni tangan ni yang tak ingat kat Tuhan ke? Dia main game tu. Tu. Boleh memperkenalkan, boleh seronok dengan game. Bukan ingat kat Tuhan tu. Ya. Bukan kerana dia bagi kita seronok, kita suka tu adalah satu ingatan. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Konsentrate kita dekat game juga. Hilang Tuhan pada game. Tuhan hanya duduk dekat mulut. Tu pun mulut bukan sebut kerana ingat. Sebut kerana tiru. Sebut kerana faham orang kat Tuhan ni buat apa-apa mulut sebut. Semua tu tiru. Dia panggil taklid. Ya. Kalaulah main game. Siapa bertanya? Khalifah. Khalifah, kalau dah main game, mulut sebut Allah. Orang bisu main game?
Macam mana? Ha? Garu tempat tak gatal. Okey. Ustaz, bolehkah kata kalau game tu tadi tu daripada dia untuk macam mana? Kita nampak game tu dia duk raih kita. Duk seronok main game tu. Kita tengok macam tu, boleh tak? Boleh. Tapi kena faham betul lah. Sebab saya silap pula. Diri ambil alih, nafsu ambil alih. Dia tak jadi happy lah. Dia jadi error lah. Sebab kalau kita main game, kita seronok. Okey, Ustaz. Ya. Daripada Naim ya. Tak apa. Teruskan Ustaz. Tak apa, terus. Beritahu dia. Okey. Maknanya tadi Naim cakap kita tengok game tu dan kita faham itulah yang Tuhan tunjuk kat kita. Betul, layan kita. Tapi satu keadaan nak bagi faham ni betul Ustaz. Game tu yang kita keluarkan daripada diri kita, betul Ustaz? Saya nak abang kata Tuhan tak tunjuk kita yang mau. Apa saja kita yang mau, Tuhan kata buatlah. Aku berkuasa. Hang mau buat. Aku akan bagi apa saja. Cuma aku nak katakan, kalau hang tak kenal aku betul-betul, bukan hang bawa diri hang main kat aku. Hang bawa diri hang pergi kat dia. Kalau kita kata kita game, kalau kata game tu satu benda yang Tuhan bagi kat kita, orang pergi tengok konsert macam mana? Orang pergi karaoke macam mana? Maknanya kita lah yang menerbitkan tu Ustaz. Kita awak keluar dan sembah benda tu. Dia jadi kekaguman. Dia jadi hebat bagi diri kita. Kita tak masak. Tuhan kata. Bukan Tuhan kata. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan buat macam tu. Nanti hang mesti tahu. Dia apa? Summa kalla sawfa ta'lamun. Dan sesungguhnya jangan duk buat macam tu. Sekali hang mesti tahu lah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan buat macam tu. Nanti hang akan tahu dengan keyakinan hati hang. Apa dia? La tarawunnal jahim. Aku tunjuk binasa yang akan terima. Aku tunjuk binasa tu. Binasa yang hang akan terima atas apa yang hang nak. Dia. Kalau kata bukan aku bagi hang mau. Maknanya Ustaz nak bagi faham lagi. Yang dari luar tak boleh sebenarnya pengaruhi kita Ustaz. Daripada kita betul. Dari luar tak kita boleh pengaruh. Ya. Tadi saya beritahu dah, diri yang tak boleh dipengaruhi oleh apa-apa pun. Bagi contoh. Siapa yang bertanya tadi? Oh, Dili tanya. Tadi Naim. Naim, okey. Lepas tu saya pula tanya. Okey. Mai itu tak ada harga. Siapa yang bagi dia harga? Tuhan bagi ke? Kita. Tak. Kita yang buat bagi dia harga. Kita. Okey. Apa nama pelakon. Hebat ke dia ke kita yang bagi dia jadi hebat? Kita yang bagi dia jadi hebat, bukan dia hebat pun. Sehingga kita sembah dia, sehingga kita pergi kat dia, kita kagumi dia. Kita puja dia. Kita keluarkan daripada dalam diri kita sembah benda tu. Kalau kita nak sembahlah diri kita, nak sembah benda lain siapa? Kita yang bagi benda. Okey Ustaz. Soalan daripada Azma. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasan Ustaz tentang cerita Ustaz tadi. Soalan saya, yang sebenarnya kita ni ada ke tak ada Ustaz? Terima kasih. Sudah kerah balik.
Ya, Ustaz keras. Tak masuk balik. Tapi Google Meet ni dia stabil. Dia boleh left masuk balik. Dia tak kacau room. Bang Lee. Ya, saya. Oh, ni nak tanya ni pasal game tadi. Okey. Okey, kalau kita tengok game tu sebagai kebesaran tu, kebesaran dia, boleh tak? Maksudnya kebesaran lagi kita tak lupa pada dia, boleh tak macam tu? Dari luar tak betul lagi tu. Oh, tak betul ya? Boleh lah. Satu keadaan betul lah. Satu lagi tak betul lah. Masuk balik Ustaz. Okey Ustaz. Ya. Okey Ustaz, soalan daripada Azma. Okey, terima kasih atas penjelasan Ustaz tentang cerita Ustaz tadi. Soalan saya yang sebenar-benarnya, kita ni ada ke tak ada Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, saya nak tanya Azma dulu. Azma rasa ada ke tak ada? Jawab. Jawab sikit. Mana Atif Topal ni? Jawab sikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Atif ya. Tu nak tanya Ustaz. Saya nak tanya pula rasa ada ke tak ada? Kalau secara wujudnya adalah. Ada. Apa bukti kata ada? Ada fizikal. Lagi? Kayu pada fizikal. Boleh bergerak? Apa nama kucing boleh bergerak? Kucing bergerak. Itu secara logik lah Ustaz. Yang ada pada pemikiran secara logik lah. Dah. Dengan Tuhan bukan ada logik. Dia memang betul. Tak tahu Ustaz. Macam ni. Ketika ada kala ketika hati tu ada kala ketika hati tak ada. Macam mana tu Ustaz? Okey. Masa ketika hati duduk di keadaan budak. Hati tahu tak ketika tu? Tak tahu. Bila tak tahu tak ada. Sekarang ada waktu sekarang ni hati tahu tak? Tahu. Sekarang ada. Ada ketika kita tak ada. Ada ketika kita ada. Sebab tu ada ketika tu Tuhan nyata Tuhan mutlak. Ada ketika tu dia nyatakan kita. Nak tengok kenyataan mutlak Tuhan, tengok pokok. Mutlak Tuhan tu. Macam mana pokok bunga mawar boleh buat keluar duri, takkan dia tahu. Ya. Macam mana bunga mawar boleh keluar, takkan pokok bunga tahu nak keluarkan bunga mawar. Takkan bunga tahu, pokok bunga mawar tahu kata daun dia warna purple, takkan dia yang tahu. Macam mana bunga mawar boleh kembang, takkan pokok tahu. Takkan bunga tu tahu. Siapa yang tahu di sini? Ustaz, kalau budak-budak kecil dia tak tahu, dia tak sedar tu, dia sama, dia tak tahu. Dia betul-betul Tuhan tunjuk diri, betul-betul diri Tuhan. Tengok tak? Okey, siapa dia ni? Ya. Naim. Naim tengok pagi-pagi kucing sapu muka. Dia tahu ke? Dia tak tahu. Sama macam budak tu lah. Maknanya sebab itulah Nabi Muhammad tak pernah marah budak lah. Pasal dia tahu keadaan tu. Kita ni tak tahu. Yang kita mengaji ni pasal nak ambil tahu. Ya. Ustaz. Ya. Bermakna ketika bayi diri kita tu tak ada. Begitu maksud Ustaz? Tak ada dalam pengetahuan, bukan tak ada dalam zahir. Ya, okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dalam zahir ni ada lah, ilmu kata ada. Dan sebenar-benarnya, Atif, dengar ni Atif, dengar. Ya, dengar Ustaz. Okey, sebenar-benarnya Atif tak pernah tak ada pun. Ustaz, ada ke tak ada Ustaz? Okey, lah ni nak tahu. Kalaulah Atif tak ada, macam mana Atif boleh tahu tak ada? Tak tahu. Lah tak tahu pasal apa. Kalau Atif tak ada, macam mana tak ada tu Atif tahu? Oh, sebab ada lah. Mesti ada. Sebab ada lah yang beritahu kata tak ada. Kalau dah tak ada, nak tahu tak ada apa. Maknanya
Tadi ada, lepas tu tak ada. Ada ketika ada ilmu tu. Ketika ilmu tu sempurna, itulah ada. Ya. Okey Ustaz, cuba hadamkan. Terima kasih. Okey, tak apa, pelan-pelan. 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 Okey Ustaz, soalan daripada Khalifah. Tadi Ustaz saya main game tu, saya faham tu semua kudrat iradat Allah. Baru saya boleh main. Nak faham macam tu boleh ke? Boleh. Tapi hak pilih tu siapa? Tuhan pilih bagi ke? Tak, kita. Itu Ustaz. Okey. Faham. Okay, next. Tanya lagi. Ada lagi soalan? Soalan. Lama-lama putus urat ni. Balik elok-elok tak betul. Mesti okey lah. Steady. Balut betul-betul okey atau. Okey Ustaz, ni ada soalan daripada Nurihan. Pilihan tu dari kita ke dari Allah Ustaz? Dari kita lah, takkan dari Tuhan. Tak mungkin. Maknanya bila macam Maknanya? Okey, maknanya ketika itulah yang kata kita boleh pilih, kita boleh yalah kita boleh berkehendak ketika itu, maka kehendak Tuhan tu tak tersentuh pun sebenarnya Ustaz. Betul Ustaz? Ya, betul. Sebab tu dia cakap aku takkan ditanya dengan apa yang aku buat. Betul Dia Ustaz? Dia tak zalim. Zalim lah dia buat kita, dia buat mata, kita kena tengok apa yang dia mau je. Yang kita mau kita tak boleh tengok. Zalim lah dia. Dia buat tangan, kita boleh pegang apa yang dia suruh je. Hak dia tak suruh kita tak boleh pegang. Zalim juga dia. Lah ni dia kata nak pegang apa pegang, cuma kau buat hak ni jangan, hak tu buat, nak buat juga buat lah. Ya. Baik dia hantar malaikat je semua Ustaz. Senang. Ya, betul. Jadi yang kita mengetahui baik dan buruk itulah kan? Ya. Tidak, sebab tu dia bagi kepada mereka yang mempunyai akal yang sempurna. Dia habaq syarat nak buat pun mukallaf, sempurna akal. Baru dia suruh buat ibadat. Lagi tak sempurna dia tak buat. Tiba-tiba buat tak tahu, makna akal tak sempurna pergi buat juga. Fikir bagi jenuh dulu. Fikir, kaji, perhati, lepas tu baru buat. Kita nak buat, lepas tu kita kata ni Tuhan tentu. Akal hang yang sebenar tu yang tentu. Tapi kalau tak buat, kalau terikut juga, terbuat juga tu, maknanya kita balik-balik ke Allah lah. Tobat. Tuhan kata aku Maha Pengampun, aku Al-Ghafur. Yang tak minta ampun pasal apa? Hang champion sangat. Ingat dosa hang tu besar sangat. Faham. 5 minit kemudian tak faham balik. Okay, next. Tanyalah Ustaz. Tumpang duk ada ni, tanyalah. Tanya soalan geram-geram sikit pun boleh ke? Tak senang duduk dah Ustaz. Itulah pasal. Tak senang duduk dah. Okey Ustaz, soalan daripada Hazikah. Ustaz, bolehkah kita ubah takdir Ustaz? Boleh. Ubah je lah macam mana kita mau. Lah ni malas nak hidup dah. Pergi ambil pisau kerat tengkok.
Tapi ada yang bendung Ustaz. Dia kata jangan. Tu siapa dia Ustaz? Tu diri positif tu, diri positif, diri sebenar. Diri yang sangat mengetahui. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Itulah Nur Muhammad lah Ustaz. Hang tak terlepas daripada tuntutan Tuhan. Jangan buat macam tu. Diri tu mesti ada punya. Menghalang seorang daripada buat. Diri tu Muhammad lah Ustaz. Nur Ya, Muhammad. Nur. Gitu. Okey, tanya. Ustaz. Ya, Makcik. Makcik dulu pernah juga pergi belajar. Ya. Tapi satu masa guru hok ngajar tu buat keluar benda-benda macam kerih, mata. Jadi makcik pun berasa tak minat dalam belajar pakai berhenti lah. Betul kau tindakan makcik tu? Betul. Ya, betul dah. Betul. Cuma kadang-kadang guru dia nak uji. Dia nak cuba tengok minat ke tak. Ya. Jadi setelah dia buat keluar benda-benda gitu ramai murid dia nyo. Tapi bila dia buat tubik benda macam mata, kerih apa semua tu berasa tak minat lah. Tak pergi dah lah lepas tu. Saya mengaji yang sama. Arwah guru saya. Dia keluar kerih apa tu? Kerih Wali Songo. Kerih Wali Songo, Wali Sembilan tu. Dia keluar tunjuk, dia keluar segala benda-benda yang pelik lah. Lepas tu dia keluar, saya pun bertanya. Lepas tu dia tanya saya, hang suka ke benda-benda ni? Dia tanya saya. Dia kata, macam suka. Hang kata nak suka kat Tuhan saja. Aku tunjuk sikit dah hang suka dah pasal apa? Setengah dia nak cuba. Setengah dia nak beritahu kata dia mahir. Setengah nak beritahu kata dia hebat. Tapi kalau guru betul, dia tunjuk, dia nak test kita. Nak tengok sejauh mana kita nak kepada ilmu tu. Tapi sekarang lepas tu tak, makcik tak pergi dah lah belajar ni. Pakai berhenti lah. Boleh ya, dah dapat ilmu pun. Ya. Tuhan dah berkenal pun. Tapi rasa-rasa tu lah, tak apalah. Boleh. Dia bagi banyak jalan kan. Banyak ayam dia bagi, insya-Allah. Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama Makcik sama. Jadi Ustaz, daripada cerita makcik ni tadi, maknanya kalau kita suka sesuatu benda tu jangan terhenti pada benda tu lah. Lepas tu yang pentingnya jangan seronok apa buat tak tahu sudah lah. Tuhan kata hang minat kat aku, tunjuk hebat sikit, hang berhenti dah. Nak terus terapung je kerja. Tu dia tak bagi kita terapung ni, dia bagi kita terapung. Kita jadi Tuhan terus. Nyamuk lama dah terapung. Kalah dengan nyamuk je lah. Okey Ustaz, soalan daripada Syahrul Nizam. Okey Ustaz, Nur Muhammad ni apa dan macam mana Ustaz? Boleh jelaskan, saya baru nak belajar. Saya rasa bagi Lee beritahu pun boleh yang ni. PM dekat Lee lah, bagi Lee beritahu. Oh, kita pula. Baik, saya cerita sikit. Okey. Boleh. Zat yang tak diketahui ni, dia ingin diketahui, dia ingin disaksi, dia ingin kenal. Dia ingin dikenali, dia ingin disaksi, dia ingin diketahui dan dia ingin disebut. Maka dia ciptalah satu benda yang mengetahui dia, yang mengenali dia, yang boleh menyebut dia, iaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala bagi, berdiri dan tegak. Dia adalah satu pemangkin bagi kehidupan. Dia satu pemangkin bagi kewujudan. Maka tu Nur Muhammad. Maka setiap seluruh alam ni, maka Nur Muhammad ni yang berdiri. Pada setiap jiwa Nur Muhammad ni yang ada. Pada setiap jiwa Nur Muhammad ni yang reti, yang faham, yang tahu. Yang boleh membezakan, yang boleh memilih. Nur Muhammad ni yang memperkenalkan. Dan dia tak terlibat dengan apa-apa pun. Dia memperkenalkan apa-apa pun. Tapi dia bukan apa-apa pun. Sebab
Dia adalah penzahiran daripada tajalli Allah. Tu Nur Muhammad. Sehingga dengan dia lah seluruh alam berbangkit, terutama manusia. Seluruh manusia ini terbit daripada Nur Muhammad ni. Dan berdirilah manusia, tiap-tiap jiwa ini dengan Nur Muhammad. Kerana dia saja yang kenal, dia saja yang tahu, dia saja yang faham. Maka setiap gerak-geri manusia adalah dengan Nur. Cuma manusia tak tahu kata itu Nur Muhammad. Bila tak tahu, dia akan jadi Nasrani, dia akan jadi Majusi, dia akan jadi Yahudi. Dan dia jadi benda-benda faham lain. Sebab dia tak mengiktiraf Nur Muhammad tu. Dia tolak Muhammad, Ustaz. Dia tolak Muhammad tu. Maka dia tak akan jadi orang beriman. Kerana semua yang beriman mesti berdiri dengan Muhammad. Okey, yang bertanya. Ngaji lagi, lama-lama faham. Awak sepatutnya tak boleh tanya yang ni. Awak tanya yang bawah-bawah ni. Sebab awak tanya yang ni, awak takkan faham apa pun. Pening, berdengung. Mengaji di bawah dulu. Mengaji dulu rukun semayang dah berapa. Mengaji dulu rukun ayat semayang dah berapa. Rukun semayang nombor 3 apa dia. Rukun semayang nombor 7 apa dia. Rukun semayang nombor 11 apa dia. Mengaji yang tu dulu. Apa dia sunat abad, apa dia sunat hai'ah, apa dia sunat muakkad. Mengaji bagi pandai tu, baru mengaji yang ni. Baru boleh. Tu pun fail. Saya confirm fail. Alright. Okay. Next. Ustaz, apa yang dimaksudkan solat sebelum solat tu, Ustaz? Standby untuk dengan Tuhan setiap waktu. Solat sebelum solat adalah hati yang selalu mengingati Allah dalam setiap keadaan. Tu solat. Maka kalau hati tak ingat dekat Tuhan dengan setiap keadaan, solat 5 waktu ke ada pasal? Okey, yang bertanya apa nama tau? Nizam Naim. Naim. Ketika tengah-tengah solat, telefon berbunyi. Nak konsentrate kat mana? Kalau solat sebelum solat tu tak berlaku, solat ni semua tak terpakai. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Nampak je hebat, nampak je nak bertemu Tuhan, semua bohong belaka. Maknanya hati tu senantiasa ingat kat Tuhan, kat Allah je lah. Pasal apa? Kenal lagu tu. Soalannya, kenapa hati kena ingat kat Tuhan selalu? Kenapa? Why? Jawab. Pasal apa? Siapa? Naim jawab. Sebab apa? Soalan macam champion tu. Soalan solat sebelum solat macam champion. Rupanya tak tahu. Sebab memang kita kena ingat dia Ustaz. Sebab dia duk ingat kat kita tak berhenti-henti. Tak malu lah. Betul. Sorry. Ambil Terus Ustaz Khan. Terus Ustaz Khan. Ustaz Khan. Ustaz masuk balik. Siapa yang pause. Kasi play. Ustaz masuk balik. Dah putus-putus. Naim tanya kena. Oh, terlupa. Tak apa. Tanya tu dapat. Tu suruh tanya. Bagi betul lekat lah Abang dia. Betul. Tak Ustaz left, lepas tu dia masuk balik. Roh kita tu hak sedih pilih dak yang sebab kita menangis tu kan? Ya. Okey. Okey. Ya saya. Yang tadi tu ayat 3 apa nama? Lupa lagi nama dia. Naim. Soalan tu hebat tu. Soalan tu hebat. Solat sebelum solat. Tapi bila tanya kenapa kita nak kena ingat kat Tuhan?
Sebab dia Naim tak ada jawab. So jangan ambil soalan-soalan yang nak tengok tu hebat tapi kita tak hebat, jangan. Okey, baik. Sorry. Terlupa. Tak apa. Tapi tu yang bagi lekat. Proses. Terima kasih. Saya kerah balik. Kerah lagi lah. Halo, dah dengar? Okay. Ada, dengar. Okey. Ada. Ada. Okey, lagi soalan. Ding. Okey, Ustaz. Ya. Sayyidina Ali pernah berkata, kalau aku boleh berkata la ilaha illallah, maka aku murtad. Cerita sikit, Ustaz. Sebab ketiadaan kemampuan, melainkan Tuhan perkenal diri. Kalau dia sendiri merasa diri dia yang mampu berkata, dia tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan diri Allah Ta'ala kepada dia, sehingga dia melihat dan dia berkata tidak ada yang lain melainkan Allah. Kalau itu yang dia boleh kata, maka dia istihad diri dia adalah murtad. Sebab dia ambil alih kuasa yang sebenarnya ada. Dia ambil alih penzahiran yang sebenarnya ada. Sedangkan dia tahu dia lah haula wala tak ada daya. Maka kalau dia kata dia yang mampu buat, maka dia hukum diri dia murtad. Betul tak pasal? Ya, okey. Ustaz, dalam kes ni kira Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan kita daripada syirik kafir ni, Ustaz. Betul tak? Ya. Dan siapa yang bertanya? Mak Pian. Sebenar dengar sini, sebenarnya kita tak pernah syirik pun. Tak syirik kafir tu. Tak pernah ada pun syirik tu. Kita yang buat bagi ada. Dia tak nak ada buat. Kita ada buat. Tapi yang boleh menyelamatkan kita daripada kalimah syahadah tu Allah Ta'ala je lah kan, Ustaz. Kalau ada hak lain kufur. Betul. Tapi Ustaz, dia punya manual dia bagi memang canggih, Ustaz. Memang canggih sangat. Manual dia bagi. Dia betul-betul prototype up to date. Kan dia mana instruction dia tu memang cantik lah. Yes. Ya. Okey, ada lagi. Dan sangat-sangatlah rugi seseorang insan apabila hidup dia tak mengetahui tentang Tuhan, dia tak mengenal Tuhan, dia tak menyaksikan Tuhan dan dia tak ambil tahu tentang Tuhan, dia sangat-sangat rugi. Kerana dialah manusia yang paling bahalul di dunia. Aduh. Betul. Sangat-sangat berhajat dengan Tuhan, tiba tak mau, Ustaz. Pelik tiba-tiba buat tak semua. tahu. Dia masuk hutan, dia nak masuk hutan nak pergi cari nak pergi cari rotan. Hutan gelap gelamat, pisau pun dia tak bawa sedangkan pisau tu penting. Makanan pun dia tak bawa sedangkan makanan tu penting. Dia kata dia pandai. Dia masuk-masuk dia sesat, dia boleh buat apa? Tu dia panggil bangang. Ustaz, betul. Ustaz nak tanya sikit. Ya, sila. Ya. Dekat alam syahadah ni kita dah menyaksi Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita balik di sana, perlu kau kena tuntut lagi, Ustaz? Dia kata dah. Seandainya kamu telah mengetahui aku, telah aku sempurnakan segalanya bagi kamu. Telah aku betulkan segalanya bagi diri kamu. Dan telah aku ampunkan segala dosa-dosa kamu. Dan sebenarnya sebelum hang kenal aku pun aku dah ampun dosa hang. Ni tak boleh cerita orang Ustaz. Cerita kat dia apa boleh tak buat dah. Dia duduk kerah. Mana boleh macam tu, tak boleh. Okey, ada lagi? Tak ada. Saya kita boleh tutup majlis, Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik, nanti kita jumpa lagi. Lebih kurang saya minta maaf pada semua. Naim, Mak Pian, Mak Cik, Kamaria.
Atas kasar bahasa saya bising-bising. Sekadar saya nak bagi tahu je, tapi cara saya lah. Nak lembut sikit cari Lee lah. Lee dia lembut sikit. Dan kalau kasar-kasar macam ni dia cepat bangun, dia cepat sedar. Ya. Jadi hak kasar tu tak sesuai dengan jiwa, saya minta maaf banyak-banyak. Kerana kalau tak buat macam tu lambat bangun. Okey. Umur kita panjang, nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga apa kita pelajari, Allah Taala beri dia dengan pengiktirafan, dia membenarkan dengan dia meletakkan kita kesungguhan, meletakkan kita keupayaan insya-Allah. Moga-moga insya-Allah rahmat keberkatan. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala al-islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Ustaz Ali. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Auzubillahi